Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam ni kita membaca kitab Seri Salikin. Kita dah sampai muka surat 81 iaitu faslun fi bayani ahwalis sailin. Ini suatu fasal pada menyatakan kelakuan orang yang meminta itu. Bagaimana dia keadaan orang yang meminta-minta. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kana Bashru rahmatillahi atau rahimahullah, kana Bashru rahimahullahu ta'ala yaqulul fuqara salasatun fakirun la yus'alu wa in a'ta lam ya'khuz fahaza ma'ar ruhaniyin wa fakirun la yas'alu wa in a'ta akhaza fahaza ma'al muqarrabin fi jannatil firdaus wa fakirun yas'alu indal faqah fahaza ma'as sadiqin min ashabil yamin. Artinya adalah Bishr, salah seorang daripada para ulama tasawuf bernama Bishr rahimahullah ta'ala berkata, bermula orang yang fakir itu terbahagi atas 3 darjat ataupun 3 bahagian. Orang yang fakir itu terbahagi kepada 3 kumpulan. Pertama, fakir yang tiada meminta, dan jikalau diberi akan dia, maka tiada ia mengambil akan pemberian orang itu, yakni tiada ia mengambil akan harta yang lebih daripada hajatnya. Maka adalah orang yang fakir itu telah sampai kepada martabat ruhaniyin di dalam tempat yang terlebih tinggi, di dalam syurga. Jadi ini iaitu orang fakir yang pertama, dia memang fakir, tetapi apabila orang memberi kat dia, dia tidak ambil, hanya dia cukup dengan apa keperluan dia harian dia, dia tidak ambil melainkan dia tu. Jadi orang fakir yang seperti ini, martabat dia adalah sama dengan golongan orang-orang yang dikatakan rohaniyin. Orang-orang yang rohaniyin ini maknanya bersih jiwa raganya. Dia tidak mengharapkan orang, tapi dia mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka diletakkan di suatu tempat di dalam syurga yang paling tinggi. Itu orang fakir yang pertama. Kedua, orang yang fakir yang tiada meminta, dan jikalau diberi akan dia oleh orang, nescaya mengambil ia akan pemberian itu. Maka adalah orang yang fakir itu serta martabat orang yang muqarrabin di dalam syurga yang bernama Firdaus. Jadi ini bahagian yang kedua, orang fakir yang tiada meminta, dia tak minta. Tapi kalau orang beri, maka dia ambil pemberian itu. Jadi kalau ada orang seperti ini,
martabat dia adalah termasuk dalam golongan orang yang muqarrabin. Orang yang muqarrabin ini di dalam syurga yang bernama Firdaus. Ya. Kita kalau baca dalam surah Al-Waqi'ah, bahawasanya dia kata manusia ini dibahagikan kepada 3. Pertama, golongan yang dikatakan golongan kanan, dia adalah dia berada dalam syurga. Yang kedua, orang yang ahli neraka lah. Kemudian ada satu golongan lagi, dia itu adalah al-muqarrabin. Orang muqarrabin ini adalah orang yang dikatakan orang terdahulu, iaitu sullatun minal awwalin, 1/3 daripada golongan orang terdahulu, wa qalilun minal akhirin, terlalu sedikit di kalangan orang yang terkemudian. Ciri orang yang muqarrabun ini iaitu golongan yang berlomba-lomba untuk melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi orang muqarrabin ini adalah golongan orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Tapi dia kata sullatu minal awwalin, 1/3 daripada golongan orang terdahulu, wa qalilun minal akhirin, iaitu sedikit sangat daripada kalangan orang yang terkemudian. Jadi itu al-muqarrabun yang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi orang fakir yang tidak meminta, tapi kalau diberi dia ambil, maka orang ini dia bersama orang muqarrabin itu di dalam syurga yang bernama Firdaus. Ketiga, dia orang yang fakir yang meminta akan harta sekadar hajatnya. Dia minta, tapi dia minta bukan nak jadi kaya, ya. Tapi dia minta hanya sekadar keperluan, ya, keperluan hidup dia lah, ya. Dia kata akan harta sekadar hajatnya pada ketika papa itu. Maka adalah orang yang fakir ini serta martabat orang yang benar daripada ashabul yamin, yakni orang yang mengambil suratannya di dalam akhirat itu dengan tangannya yang kanan. Jadi itu 3 kumpulan orang yang dikatakan fakir, ya. Tapi semuanya fakir yang begini adalah dikatakan selamat, ya. Jadi tak tahulah orang fakir yang ada dalam masyarakat kita sekarang ni, apakah dia termasuk dalam salah satu daripada 3 kumpulan ini, ya. Jadi orang fakir pun kena tahulah keadaan dia tu macam mana, apa yang patut dia buat, apa semua kan. Jadi kita dapati kadang-kadang orang fakir yang meminta-minta ni, ya, kadang-kadang dia mempunyai akaun di dalam bank banyak. Jadi itu bukan dia meminta untuk keperluan, tapi meminta untuk menjana pendapatan, bisnes lah. Jadi orang fakir macam tu dia ada bisnes juga lah, ya. Duduk tepi jalan minta dan apa semua lah. Kemudian berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan katanya, faqad tabayyana bihadza ahwalil fuqara al-khams allati syarahna fi sadri hadzal bab, wa inna as-su'ala wa in kana an darurah wa hajah fala budda an yanqusa anid darajah. Artinya, maka nyatalah dengan perkataan ini segala kelakuan orang yang fakir, 5 perkara yang telah kami nyatakan akan dia di dalam permulaan bab ini. Nyata pula daripada perkataan ini bahawa orang yang meminta itu, dan jikalau ada ia daripada hajatnya yang sangat darurat, makna hajat yang sangat perlulah, darurat itu, atau daripada hajatnya yang tiada sangat darurat,
maka iaitu tak dapat tiada bahawa minta itu mengurangkan daripada martabat yang tinggi. Dan dari kerana inilah berkata Sayyidina Ibrahim ibn Adham, Sayyid Ibrahim adalah salah seorang daripada ahli sufi awliyaillah, bagi Syakik ibn Abraham pada ketika ia datang kepadanya daripada negeri Khurasan dengan katanya, kaifa taraktal fuqara min ashabika, qala taraktuhum in a'tu syakaru wa in mana'u sabaru, wa zanna annahu lamma wasiyatuhum bitarki su'al qad asna alaihim ghayat as-sana. فقال الشقيق هكذا تركت كلاب بلح عندنا. فقال له إبراهيم فكيف الفقراء عندك يا أبا إسحاق؟ فقال الفقراء عندنا إن منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا. فقبل رأسه وقال صدقت والله يا أستاذ. Artinya, betapa engkau tinggalkan segala orang yang fakir daripada sahabatmu. Maka berkata Syakik itu, telah aku tinggalkan mereka itu, jikalau diberi akan mereka itu nescaya syukur mereka itu. Dan jikalau ditegahkan memberi, mana tidak memberi, mereka itu nescaya sabar mereka itu. Maka menyangka oleh Syakik itu bahawasanya terkala ia mensifatkan mereka itu dengan meninggalkan meminta itu, maka sungguhnya memuji ia akan mereka itu. Maka berkata Sidi Ibrahim bin Adham bagi Syakik itu, demikianlah aku tinggalkan anjing yang di dalam negeri Balah pada kami. Maka kata Sidi Ibrahim bin Adham bagi Syakik itu, betapa fakir padamu hai Aba Ishaq. Maka berkata Said Ibrahim bagi Syakik itu, bermula segala orang yang fakir yang terlebih tinggi martabat mereka itu pada kami daripada martabat orang yang fakir yang engkau sebutkan itu, bahawasanya apabila ditegahkan orang, makna tidak memberi orang, akan memberi akan mereka itu, nescaya syukur mereka itu. Kalau tak beri, dia bersyukur. Dan jikalau diberi kepada mereka itu akan harta yang lebih daripada sekadar hajat, mereka nescaya tiada mengambil harta itu. Tadi kalau dia tekan ditegah, makna tidak memberi, dia syukur. Tetapi kalau diberi kepada mereka itu akan harta yang lebih daripada sekadar hajat, mereka itu nescaya tiada mengambil harta itu. Maknanya kalau dia beri lebih daripada keperluan, dia tidak akan ambil, atau mengambil ia akan harta yang lebih daripada sekadar hajat mereka itu, dan memberikan mereka itu akan segala orang fakir dan miskin, atau membelanjakan mereka itu akan harta itu kepada berbuat kebajikan. Jadi itu orang fakir yang faham keadaan kefakirannya, tidaklah dia nak mencari keduniaan ataupun pendapatan lebih daripada keperluan dia saja. Maka mencium Syakik itu akan kepala Sidi Ibrahim itu dan berkata, ia benarlah engkau demi Allah hai guruku, dan adalah orang yang fakir yang disebutkan akan dia oleh Sidi Ibrahim bin Adham itu, iaitu orang yang fakir pada martabat yang pertama yang tersebut dalam perkataan Bish yang dahulu itu, dan adalah orang yang fakir yang disebut akan dia Syakik itu, iaitu orang yang fakir yang pada darjat yang kedua yang tersebut dalam perkataan Bish dahulu itu. Jadi itu maknanya golongan orang yang fakir yang dapat kesejahteraan, keselamatan di akhirat besok. Walau macam mana pun Rasulullah pernah ingatkan bahawasanya kadal fakru an yakuna kufran. Kadang-kala berlakulah maknanya orang yang fakir itu dekat dengan kekufuran. Orang yang fakir tapi dekat dengan kekufuran. Maknanya selain daripada tiga bahagian tadi tu, kalau ada orang fakir yang tidak ada ciri itu, maka kita bimbang dia
orang yang dekat dengan kekufuran, ya. Maknanya kalau orang tak bagi memang dia marahlah, menyumpahlah, dan macam-macam lagi lah mungkin dia katakan, ya. Jadi ya, maknanya orang fakir kena faham kedudukan kefakiran dia, bagaimana dalam kehidupan dia apa semua, supaya dia tidak terjumus ke dalam neraka nanti, ya. Kemudian maka berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya setengah kelakuan orang yang fakir itu dapat kelebihan ia meminta daripada meninggalkan meminta, itu seperti yang diriwayatkan oleh setengah ulama bahawasanya adalah ia melihat akan Aba Ishaq Al-Thawri meminta akan suatu daripada orang, maka mungkir ia di dalam hatinya akan kelakuan Aba Ishaq itu, maka mengadukan ia akan hal Aba Ishaq itu kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, seorang awliya ilah juga. Maka berkata ia, jangan mungkir akan Aba Ishaq itu, maka bahawasanya ia minta akan sesuatu daripada orang itu bukan sebab hajat dirinya juga, dan hanya adalah kasat meminta itu supaya dapat orang memberi akan dia pahala di dalam akhirat, atau meminta akan sesuatu daripada orang itu kerana kasatnya berkehendak berbuat sedekah kepada orang fakir dan miskin atau barang sebagainya daripada berbuat kebaikan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'iu fil khair kafa'ilihi, artinya bermula orang yang mengusahakan akan sesuatu dalam berbuat kebajikan itu adalah pahalanya seperti pahala orang yang berbuat kebajikan itu. Wallahu a'lam. Jadi dikatakan ada Aba Ishaq Al-Thawri ni dia meminta, ya. Tapi ada orang mungkir, makna orang tidak suka dia meminta-minta, maka dia mengadu kepada Aba Ishaq, kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi tentang apa yang dibuat oleh Aba Ishaq itu, tapi sebenarnya apa yang dibuat dia bukan untuk dirinya, tapi dia meminta itu supaya dia dapat memberikan pahala kepada orang yang memberi. Itu satu. Orang fakir miskin yang ada, kalau kita bagi, bermakna itulah kita punya saham akhirat, ya. Kita makan apa semua, pakai habis, tetapi kalau kita bersedekah, itulah yang kekal, ya, sampai ke akhirat nanti, ya. Jadi itu kelebihan orang yang bersedekah. Memang dia tu banding amal sedekah dengan amal-amal yang lain, sedekah ini amat tinggi nilainya, sehingga orang yang telah meninggal, ya, dia berharap dapat balik ke dunia balik untuk fa'asaddaqa, supaya aku dapat bersedekah, ya. Ada yang beritahu sedekah ini, misal kata kita sedekah kepada, makna kita hulurkan bantuan kepada masjid, maka masjid itu tempat orang melaksanakan salat, tempat orang berjamaah, tempat orang mendapatkan ilmu pengetahuan, ya, tempat orang berkumpul untuk membuat berbagai-bagai aktiviti agama, ya. Jadi maknanya banyak kelebihan bersedekah itu, ya. Banyak kebaikan yang dilakukan oleh kalau kata masjid, banyak aktiviti keagamaan yang dibuat di situ. Jadi orang yang mengeluarkan bantuan kepada masjid surau yang ada programnya apa semua, memang itulah saham untuk dia bawa bertemu dengan Allah nanti di akhirat, ya. Makna terlalu banyaklah kelebihan dia tu, jadi dia dapat duit, dia minta duit daripada siapa sahaja, bukan untuk dirinya, tapi untuk memberi pahala kepada orang yang bersedekah ataupun orang yang menderma.
ataupun dia minta untuk dia bersedekah kepada orang fakir. Dia pun fakir juga, tapi dia minta untuk dia bersedekah kepada orang fakir, miskin atau barang sebagainya dia tu. Jadi dengan sebab itu Rasulullah ingatkan as-sa'i fil khair kafa'ilihi. Orang yang berusaha membuat kebaikan, kebajikan, seolah-olah dia dapat pahala orang yang berbuat kebajikan itu. Kemudian bermula bahagi yang kedua yang tersebut dalam bab ini, iaitu zuhud, yakni tiada kasih hati kepada dunia dan kasih ia kepada akhirat. Jadi itu maksud zuhud dalam ilmu tasawuf. Zuhud iaitu tiada kasih hati kepada dunia, maknanya hati dia tak mencintai dunia. Itu dikatakan hubbud dunia, salah satu daripada sifat yang tercela, mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Salah satu daripadanya hubbud dunia, mencintai dunia, makna hati dia mencintai harta, kekayaan dan apa semua. Tapi orang yang zuhud ini, dia tidak ada dalam hati dia cinta akan dunia. Kita disuruh mencari dunia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wabtagu fima atakallahu daral akhirah. Hendaklah kamu berstukus lumus untuk kehidupan akhirat. Tapi wala tansa nasibuka minad dunya. Jadi Allah kata kamu mesti bertukus lumus untuk akhirat, tapi dunia jangan lupa. Wala tansa, jangan lupa. Maknanya perlu kita mencari dunia, tapi jangan sampai hati kita terpikat dengan dunia, cinta akan dunia. Itu yang tidak diingini oleh ahli tasawuf ataupun akhlak dalam Islam ni. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ada yang kaya raya, punya harta banyak, dan Abu Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar dan apa semua, mereka ada harta, tapi dia tidak ada rasa hub itu, cinta akan dunia itu. Kalau kita tengok Sayyidina Abu Bakar, dia punya harta, kekayaan apa semua, tapi apabila ada seruan jihad fi sabilillah, semua harta dia diserahkan kepada Rasul. Semua harta dia serah pada Rasul. Lalu Rasulullah bertanya kepada dia, macam mana rezeki anak, isteri kamu, orang-orang yang berada dalam tanggunganmu, macam mana mereka nak makan, minum dan apa semua? Kau beri semua harta kamu kepada Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasul tahu daripada mana sumber harta yang akan dia dapati untuk menyara hidup keluarga dia. Jadi itu jawapan, nak kata apa lah kan, dah kata Allah dan Rasul tahu mana sumber ni. Jadi begitu hebat iman Sayyidina Abu Bakar itu. Dia sanggup mengeluarkan segala harta, walau satu sen tak tinggal, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sedekah ini, para golongan-golongan yang suka bersedekah, memang dia kata kalau sedekah misal kata RM500 akan dapat RM5,000. Kita sedekah 500 akan dapat 5,000 lagi, dan lebih daripada itu pun boleh, itu sebab golongan orang-orang yang rajin bersedekah ini, dia tak sayang duit, lagi banyak bersedekah, lagi banyak dia dapat. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengaturkan segala rezeki yang ada,
Jadi kalau dalam kehidupan ni jangan kita takutlah nak bersedekah. Sedekah tidak akan jadi apa-apa, bahkan menambahkan harta lagi. Okey, itu ada yang jadi zuhud, tiada kasih hati kepada dunia dan kasih ia kepada akhirat. Barulah dinamakan orang itu zuhud. Dia tidak mengasihi dunia tapi mengasihi akhirat. Maknanya dia bekerja untuk akhirat. Dan adalah di dalam bahagi yang kedua ini beberapa fasal. Bermula fasal pertama pada menyatakan hakikat zuhud, dan fasal yang kedua pada menyatakan kelebihan zuhud, dan fasal yang ketiga pada menyatakan darjat zuhud, dan bahagiannya, dan fasal yang keempat pada menyatakan perceraian zuhud dalam makanan dan pakaian dan tempat kediaman dan perkakasnya dan rumahnya, dan fasal yang kelima pada menyatakan alamat orang yang bersifat dengan zuhud. Jadi itu akan diperbahaskan panjang lebar tentang isu zuhud ini, tajuk zuhud. Faslun fi bayani hakikatuz zuhud. Ini suatu fasal pada menyatakan hakikat zuhud. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa hakikatuz zuhdi an targhaba 'ani syai' wa ta'dilu ila ghairihi, faman tarakat dunya wa raghiba anha fil akhirah fahuwa zahidun fid dunya, wa a'la darajat fi zahidi an targhaba an kulli siwa Allah ta'ala hatta anil akhirah wa targhabu fillahi wa la turidu syai'an siwa Allah ta'ala. Artinya, dan adalah hakikat zuhud itu bahawa engkau meninggalkan daripada sesuatu yang engkau kasihi akan dia. Iaitu hakikat zuhud, bahawa engkau meninggalkan daripada sesuatu yang engkau kasihi akan dia. Apa yang kita suka, apa itu, kita tidaklah maknanya mengambil ni, meninggalkan daripada sesuatu yang engkau kasih, dan engkau berpaling daripadanya kepada sesuatu yang lain yang terlebih daripadanya. Maka barang siapa meninggalkan kasih akan dunia dan gemar ia meninggalkan sesuatu daripadanya, dan gemar ia akan sesuatu di dalam akhirat, maka itu dinamakan akan dia zuhud. Maknanya dia tidaklah, maksudnya mencintai dunia tu tapi dia mencintai akhirat. Jadi itu adalah orang yang dinamakan zuhud. Dan adalah yang terlebih tinggi segala darjat di dalam zuhud itu, iaitu bahawasanya engkau tinggalkan gemar daripada tiap-tiap sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, hingga engkau tinggalkan gemar daripada sesuatu yang di dalam akhirat. Dan adalah engkau simpankan gemar itu dalam kasihmu akan Allah Ta'ala jua, dan tiada engkau berkehendak gemar akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi itu zuhud yang paling tinggi darjatnya. Kalaulah seseorang dapat menjadikan kehidupan dia hanya untuk Allah sahaja, dia tidak gemar benda-benda yang lain, hanya Allah sahaja di dalam hatinya, dan segala apa yang dilakukan hanyalah untuk Allah semata-mata. Jadi itu adalah zuhud yang paling tinggi kalau ada dalam diri seseorang itulah. Jadi dengan sebab itulah dia kata, dan adalah engkau simpankan gemar itu di dalam kasihmu akan Allah Ta'ala jua, dan tiada engkau berkehendak gemar akan sesuatu, suka akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala.
Bermula syarat zuhud itu bahawa tiada kembali gemar kepada sesuatu yang ditinggalkannya. Ya. Bermula syarat zuhud itu bahawa tiada kembali gemar kepada sesuatu yang ditinggalkannya, dan lagi ia memeliharakan hatinya dan anggotanya daripada sesuatu yang menafikan sifat zuhud itu. Jadi dia kata bermula syarat itu tiada kembali gemar kepada sesuatu yang ditinggalkannya. Ya, misal kata dia dah tidaklah dia memakai kereta ke pakaian ke apanya, hanyalah pakaian untuk keperluan sahaja, tidak bermewah-mewah, ya. Jadi apabila dia dah ambil sifat begitu, maka tidaklah dia akan buat ataupun ambil benda-benda yang mewah lagi dalam kehidupan dia. Jadi itu adalah iaitu orang yang zuhud lah, ya. Jadi dia kata apa, bermula syarat zuhud itu bahawa tiada kembali gemar kepada sesuatu yang ditinggalkannya, dan lagi ia meliharakan hatinya dan anggotanya daripada sesuatu yang menafikan sifat zuhud, ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, "I'lam anna az-zuhda fid dunya maqamun syarifun min maqamatis salikin, wa yantazimu hadzal maqam min ilmin wa halin wa amalin kasairil muqamat." Artinya, ketahui olehmu bahawasanya zuhud di dalam dunia itu iaitu satu makam, makna kedudukan yang mulia daripada beberapa makam orang yang salikin, ya, iaitu orang yang berjalan untuk jalan akhirat. Dan dipersusunkan hakikat makam zuhud ini daripada 3 perkara. Dibahagikanlah, ya, iaitu makam zuhud, kedudukan seseorang itu yang dikatakan zuhud adalah 3 perkara atau 3 bahagian. Pertama, ilmu, yakni bahawasanya diketahui akan suatu daripada dunia yang ditinggalkan ia sangat hina, daripada suatu yang di dalam akhirat yang diambilnya akan dia. Jadi dia kena tahu, ada ilmu, ada kesedaran bahawa dunia yang ditinggalkan itu sangat hina, daripada sesuatu yang di dalam akhirat yang diambilnya akan dia. Kita kalau dalam kehidupan dunia, rumah ke kereta ke semahal mana pun, ianya tidak ada nilai di akhirat. Misal katalah dia dengar dalam ceramah tadi, ustaz tu kata, kalau seorang ada kereta Porsche, dia kata, apakah kereta Porsche ni besok ada nilainya di sisi Allah, kalau dibandingkan sedekah yang kamu berikan mungkin RM5 ke RM10 gitu, maka sedekah yang RM10 ini lebih bermakna daripada kereta yang semahal itu. Jadi itu bezanya tentang dunia yang ada pada kita, dia tidak memberi apa-apa kelebihan di akhirat. Jadi yang dapat memberi kelebihan kita di akhirat besok adalah amal kita, sedekahnya, puasanya dan apa semua. Itulah yang akan ada nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kena tahu ilmu tentang bahawasanya dunia yang kita tinggalkan ini tidak ada apa-apa nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan untuk akhirat, itulah yang akan memberi
kelebihan pada kita. Jadi orang yang faham itu maknanya dia adalah salah ciri zuhud itu dalam diri dia lah. Kedua, hal yakni bersifat ia akan zuhud di dalam hatinya itu, yakni tiada ia suka akan dunia dan suka ia akan akhirat, dan adalah hal ini jadi ia daripada ilmu yang seperti buah kayu itu terbit daripada pohonnya. Hal yakni bersifat ia akan zuhud di dalam hatinya, sebab dah ada ilmu, dah tahu, maka dia lakukan apa yang dia fahami tadi itu, maka dia tidaklah menunjukkan sukanya dunia itu, bahkan dia lebih suka akan akhirat. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, amal, yakni bahawa ia meninggalkan suatu daripada dunia yang hina dan mengambil ia akan berbuat ibadah daripada amal yang kebajikan, yang terlebih baik, yang memberi manfaat di dalam akhirat, dan adalah jadi amal ini daripada hal yang di dalam hati itu, seperti jadi ia memakan akan buah yang diambil dari pohonnya. Jadi itu dia katakan tiga keadaan orang yang nakkan kedudukan makam zuhudnya. Pertama, kerana ada ilmu bahawa akhirat itulah sesuatunya yang amat berfaedah dalam kehidupan dia. Kemudian kedua, bila ada ilmu tentang zuhud, cara kehidupan dia itu bertukar, dia tidaklah melebihkan dunia, bahkan dia melebihkan akhirat. Yang ketiga, dari segi amal perbuatan dia itu menunjukkan dia dah sampai satu tahap buat sesuatu yang dapat manfaat di dalam akhirat. Dia buat sesuatu untuk mendapat manfaat dalam akhirat. Macam orang yang mengambil dunia, katalah dia ambil dunia, tetapi dengan dunia yang dia ambil itu, harta yang dia dapat itu, dia bersedekah, maka itu orang yang dah faham, dia tidaklah menyukai harta, tetapi dia menyukai akhirat. Harta dia digunakan untuk mendapat manfaat di akhirat. Jadi itu dinamakan orang yang zuhud. Dia tidak sayang harta dia, simpan, hendakkan harta dia itu bertambah setiap ketika, dan tidak dibelanjakan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi itu golongan yang dikatakan zuhud. Dia usahakan harta yang dia dapat untuk manfaat di akhirat. Jadi kalau ada harta tapi tidak manfaat, tidak dibuat untuk dapat manfaat akhirat, maka itu dia katakan hubbud dunya, cintakan keduniaan. Jadi itu tentang zuhud. Kita dalam kehidupan memanglah hendakkan kehidupan yang mewah, kehidupan yang ini. Maka kalau lebihkan dunia, maka tak adalah nampak zuhudnya. Tapi kalau dia lebihkan akhirat, walaupun dia kaya raya, maka nampaklah zuhudnya itu. Jadi itu je dia punya kepahaman kita terhadap zuhud ini lah. Jadi insya-Allah kita berhenti kat itu. InsyaAllah sambung pada yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina. Ma'ahli kutub unsa wa zakar rabbi wa fikna wa fikum lima. Tarutadi qawlan wa fi'lan karama wa arzuqil kun halalan da'ima. Al-akhilla atya ulama nahza bil khairi wa nafa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bil rida minkal uyun.
واقض ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم هدنا بهداك وجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.